Implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan. Pengenalan konsep relativisme pasca moden. Relativisme pasca moden terbahagi kepada beberapa takrifan. Antaranya ialah pasca moden bukanlah didefinisikan sebagai masa yang menggantikan moden, tetapi lebih kepada cara berfikir dan bertindak. Ia juga merupakan satu kaedah perbezaan cara berfikir yang baru atau perbezaan sikap yang tidak baik kepada sikap yang lebih baik berbanding pada masa moden. Ia juga merupakan pemikiran falsafah relativisme yang berpendapat bahawa idea tentang wujudnya kebenaran mutlak merupakan satu ilusi yang dibuat-buat untuk berkuasa dan mempengaruhi minda dan tingkah laku individu lain. Oleh itu, relativisme pasca moden ini dicirikan sebagai ketidakpercayaan kisah-kisah atau cerita besar yang membentuk sebahagian penting dalam kemodenan. Seterusnya ialah objektif kajian. Antara objektif-objektif di dalam kajian ini ialah yang pertama, kajian dilakukan bertujuan untuk mengkaji tahap kefahaman pelajar terhadap konsep relativisme pasca moden. Yang kedua ialah kajian dilakukan untuk mengenal pasti faktor relativisme pasca moden dalam kehidupan pelajar. Dan yang ketiga ialah kajian ini dijalankan untuk menganalisis implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Ada 3 kaedah instrumen kajian yang kami gunakan. Kaedah pertama adalah kaedah kuantitatif. Kaedah ini digunakan dengan menyebarkan barang soal sidik secara rawat kepada 90 orang responden. Kaedah yang kedua adalah rujukan perpustakaan. Kaedah ini digunakan dengan mencari maklumat melalui buku-buku dan juga internet. Kaedah yang terakhir adalah analisis data. Ada 2 kaedah analisis data. Yang pertama, data dianalisis menggunakan buku-buku, artikel dan lain-lain. Kaedah yang kedua, menganalisis data daripada barang soal sidik. Demografi dan latar belakang responden. Seramai 76 orang pelajar dari Universiti Sains Islam Malaysia telah terlibat dengan kajian soal selidik ini. Majoriti responden adalah daripada kalangan pelajar perempuan iaitu seramai 46 orang, manakala daripada kalangan pelajar lelaki ialah seramai 30 orang. Seterusnya, jadual juga menunjukkan bahawa majoriti pelajar yang menjawab kajian soal selidik adalah daripada kalangan pelajar tahun 1, seramai 65 orang, manakala daripada kalangan pelajar tahun 2, tahun 3 dan tahun 4, jumlah keseluruhannya ialah 11 orang. Analisa demografi dan latar belakang responden juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada responden yang menjawab kajian soal selidik ini adalah pelajar daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama iaitu seramai 41 orang bersamaan dengan 53.9%, manakala pelajar dari Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah ialah seramai 11 orang bersamaan dengan 14.5%. Fakulti Syariah dan Undang-Undang ialah seramai 8 orang bersamaan dengan 10.5%. Dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat ialah seramai 6 orang bersamaan 7.9%. Fakulti Sains Perubatan dan Kesihatan mencatatkan jumlah yang paling sedikit iaitu seramai 2 orang bersamaan dengan 2.6%. Manakala Fakulti Sains dan Teknologi serta Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan masing-masing mencatatkan jumlah seramai 4 orang iaitu bersamaan dengan 5.3%. Seterusnya ialah dapatan kajian kami mengenai kefahaman pelajar terhadap konsep relativism. Kami dapati bahawa pelajar dapat memahami konsep ini dengan baik kerana nilai yang tertinggi iaitu 32.9% bersamaan dengan 25 orang pelajar, mereka memilih relativism itu ialah kebenaran nilai moral dan sebagainya tidak semestinya mutlak tetapi mungkin berbeza mengikut individu dan budaya. Manakala bagi konsep pasca moden pula, ia dapat difahami dengan baik oleh pelajar di mana majoriti pelajar sebanyak 35.5% bersamaan dengan 27 orang pelajar memilih jawapan dengan tepat, iaitu pasca moden merupakan satu aliran fahaman terkini yang berkembang di barat lanjutan daripada fahaman modernisme yang sekian lama menjadi tunjangan pemikiran dan cara hidup barat. Seterusnya pula ialah mengenai kefahaman pelajar tentang relativism pasca moden. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti pelajar iaitu 64.5% pelajar
memilih relativism postmodern merupakan satu perbezaan cara berfikir yang baru atau perbezaan sikap yang tidak baik kepada sikap yang lebih baik berbanding dengan pada masa moden yang lalu. Di sini jelas menunjukkan bahawa pelajar dapat memahami ketiga-tiga konsep ini dengan baik, di mana membuat pemilihan jawapan dengan tepat dan sekaligus dapat membantu kami dalam mencapai objektif yang pertama. Saya akan mengulas tentang cabaran relativism postmodern dalam kehidupan menurut pandangan para pelajar. Cabaran yang pertama ialah relativism postmodern mewujudkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana menurut fahaman ini kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak dan mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Rajah 4 menunjukkan keputusan tentang kajian soal selidik. Majoriti responden memilih tidak pasti dan setuju dengan pendapat yang dikemukakan. Seramai 27 orang bersamaan 35.5% memilih tidak pasti dan ia sama juga dengan yang memilih setuju. Selain itu, seramai 19 orang bersamaan 25% memilih sangat setuju dan bagi responden iaitu seramai 3 orang bersamaan 3.8% memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pendapat berikut. Cabaran yang kedua pula ialah pengamal relativism percaya bahawa mereka ini tidak akan salah. Hal ini kerana bagi mereka jika sesuatu itu dikatakan baik, maka ia adalah baik dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Rajah 5 menunjukkan keputusan tentang kajian soal selidik. Majoriti responden memilih tidak pasti dengan pendapat berikut. Seramai 33 orang bersamaan 43.4% memilih tidak pasti dan seramai 23 orang bersamaan 30.3% memilih setuju. Seterusnya, seramai 13 orang bersamaan 17.1% memilih sangat setuju dan bagi responden iaitu seramai 7 orang bersamaan 9.2% memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pendapat berikut. Cabaran yang terakhir ialah pengamal relativism sedang bercanggah dengan fahaman mereka sendiri. Hal ini kerana menurut fahaman mereka tidak wujud sesuatu yang mutlak. Setiap pandangan mungkin ada kebenarannya, namun bagi mereka tidak sama sekali. Rajah 6 menunjukkan keputusan tentang kajian soal selidik. Majoriti responden juga memilih tidak pasti dengan pendapat berikut. Seramai 33 orang bersamaan 43.4% memilih tidak pasti dan seramai 20 orang bersamaan 26.3% memilih setuju. Seterusnya, seramai 15 orang bersamaan 19.7% memilih sangat setuju dan bagi responden iaitu seramai 8 orang bersamaan 10.5% memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pendapat berikut. Terdapat implikasi relativisme pasca moden dalam kehidupan menurut pandangan para pelajar. Yang pertama adalah menurut aspek etika, iaitu relativisme pasca moden menyebabkan wujudnya pandangan tiada prinsip moral yang benar secara universal dalam kehidupan. Rajah 7 menunjukkan penyataan tentang keputusan soal selidik. Majoriti responden bersetuju iaitu seramai 50 orang bersamaan 65.8% dan seramai 18 orang bersamaan 23.7% memilih sangat setuju. Manakala baki responden iaitu seramai 8 orang bersamaan 10.5% memilih tidak setuju. Implikasi yang kedua adalah menurut aspek budaya, iaitu boleh mencetuskan perpecahan antara kaum. Rajah 8 menunjukkan keputusan soal selidik. Majoriti responden bersetuju iaitu seramai 46 orang bersamaan 60.5% dan seramai 18 orang bersamaan 23.7% memilih sangat setuju. Kalau bagi responden iaitu seramai 12 orang bersamaan 15.8% memilih tidak setuju. Implikasi yang ketiga menurut aspek agama iaitu mampu menggugat keimanan seseorang dan menyeleweng akidah seseorang tanpa sedar. Rajah 9 menunjukkan keputusan soal selidik. Majoriti responden bersetuju seramai 45 orang iaitu 60.5% dan seramai 20 orang iaitu 27.6% memilih sangat setuju. Selain itu, seramai 7 orang iaitu 9.2% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Manakala baki responden iaitu seramai 2 orang bersamaan 2.7% memilih sangat tidak setuju. Seterusnya, rumusan dan cadangan. Relativisme bermaksud pemahaman bahawa segala prinsip moral sesebuah masyarakat tidak mutlak dan mungkin berbeza dengan cara pemahaman dan pemikiran masyarakat lain. Kesimpulannya, relativisme adalah sesuatu fahaman yang ada kebaikan dan keburukan, di mana kita dapat mengenal pasti perbezaan yang terbentuk dalam setiap masyarakat. Walaupun kita hidup dalam dunia yang mempunyai latar belakang yang berbeza, namun kita perlu menghormati setiap perbezaan tersebut agar dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni.
Dalam sesebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, kita perlu mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain agar dapat memacu ke arah kemajuan negara dan generasi akan datang.